Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Kali ini saya akan sambung kuliah saya berkenaan dengan exception. So saya nak ulang balik berkenaan dengan exception. Sebelum ni saya dah terangkan bagaimana kita nak handle exception apabila exception berlaku. Okay, sebelum ni kita menggunakan apabila exception berlaku, kita akan handle exception tersebut dengan menggunakan try catch. Okay, dengan menggunakan try catch. Okay, sekarang ni ada satu lagi kaedah untuk kita nak handle exception, iaitu dengan menggunakan propagating exception. Okay, menggunakan propagating exception. Okay, instead of catching a thrown exception by using the try catch, okay, sebelum ni kita gunakan try catch untuk nak handle exception. Sekarang ni kita juga boleh handle exception, okay, dengan menggunakan kita boleh propagate the thrown exception back to the caller of our method. Kaedahnya adalah kita menggunakan kata kunci terus selepas nama method. Okay. Maksud selepas nama method ikuti dengan terus dan the next exception yang kita nak lakukan, yang kita nak handle exception tersebut. Okay. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan menggunakan terus exception. Okay. Di sini kita menggunakan terus tanpa menggunakan kata kunci throw. Okay, so di dalam section ni kita apa yang kita nak buat adalah we can write a method that throws an exception directly. So kita akan create exception directly, kita nak throw exception directly. Okay, contohnya this method is the origin of the exception. Okay, this method is the origin of the exception. Okay, so use the throw reserve word to create new instance of the exception of each class. So kita gunakan dua keyword, satu throws, okay, untuk sebagai propagating exception, dan kedua adalah kita nak create our new instance of the exception. Contoh di sini kalau kita gunakan exception, sebenarnya kita akan gunakan sama dengan kelas yang sama, iaitu exception. Okay, throw new exception, so di sini kita akan keluar invalid value. Contohnya. Okay, kemudian exception thrower. When a method may throw an exception, either directly or indirectly, kita akan tengok apa itu indirectly selepas ni. Kalau directly, kita akan letak just exception yang kita nak handle. So we call the method an exception thrower. Exception thrower. Okay. When a method throw an exception, either directly or indirectly, we call the method an exception thrower. Contoh, okay, method ni digunakan direct exception, so kita sebut sebagai exception thrower. Okay, sini pun getEdge pun adalah method yang kita sebut sebagai exception thrower sebab dia akan throw exception. Okay, sebab dia akan throw exception. Okay, itu yang dimaksudkan dengan exception thrower. Okay, method mana-mana method yang throw exception, so kita sebut sebagai exception thrower. Okay, so method do work akan menjadi exception thrower. Kemudian getEdge method akan jadi exception thrower. Ada lagi tak? Okay, so contoh di sini dia gunakan try catch. Okay, dia tak gunakan propagating exception. Okay, di sini kita guna mana-mana method yang mengandungi this statement, so kita sebut sebagai exception thrower. Kemudian every exception thrower must be one of two types. Seperti yang saya sebut tadi, kita boleh menggunakan try catch, okay, kaedah try catch, ataupun kita menggunakan propagator. Propagator ni dia hanya menggunakan dengan menggunakan kita sebut sebagai throws. Contoh, okay, method 2 menggunakan throws, so kita sebut sebagai apa ni? Exception thrower propagator. Okay, 2 adalah exception thrower propagator. Exception thrower propagator sebab dia tidak menggunakan try catch, dia hanya menggunakan throws. Okay, getEdge pun kita sebut sebagai exception thrower sebab dia menggunakan throws. Dia bukan menggunakan try catch, okay, untuk handle exception.
Okay, ini yang dikatakan exception thrower. Yang exception thrower catcher. Okay, exception thrower catcher ni dia menggunakan try catch, okay, untuk nak handle exception. So bagi bagi method yang tidak menggunakan try catch, dia adalah exception propagator. Okay. Contoh di sini method A dan method B ni dia menggunakan try catch. So kita sebut sebagai exception thrower catcher. Di sini kan, exception thrower catcher disebabkan dia menggunakan try catch. So method D dia tidak menggunakan try catch. Okay, method D tidak menggunakan try catch. So dia gunakan true. So method D kita sebut sebagai exception thrower propagator. Ikut nama yang panjang, exception thrower propagator. Tapi kalau nama yang pendek kita sebut sebagai exception propagator sebab method D tidak ada try catch. Okay. Bagaimana dengan C? C ni actually dia adalah exception propagator walaupun dia tidak ada try catch ataupun true. Disebabkan method C, dalam method C dia panggil exception propagator method, so dia dinamakan sebagai exception propagator. Tengok di sini sebut sebagai propagator. Okay, indirectly. Ini direct. Ini disebut sebagai exception. Dia yang dimaksud dengan when a method throw an exception either directly. Directly bermaksud dia ada perkataan try catch ataupun throws. Okay, directly. Indirectly yang tidak ada try catch ataupun throws. Okay, so kita tengok direct method exception. Kita tengok di sini method A digunakan dia adalah exception catcher. Okay, exception thrower catcher. B pun exception thrower catcher sebab dia ada try catch, dan method D kita sebut sebagai exception propagator sebab tidak ada try catch. Yang ada try catch method E dan B. So method D kita sebut sebagai exception propagator. Dan method C ni kita sebut juga sebagai propagator walaupun dia tidak menggunakan try catch. Okay, tapi di sini dia memanggil exception propagator method. Okay, sebab method dia adalah exception propagator. Okay, propagator. Okay. Kemudian ada dua jenis exception. Pertama adalah check exception. Okay, dan yang kedua adalah unchecked exception. A check exception is an exception that is checked at compile time. Check exception ni. So maksud check exception ni sistem tu tak boleh nak run sebab dia ada masalah semasa di peringkat compilation. Okay, di peringkat compile. Unchecked ni is not checked at compile time, so no need to handle. Dia ada optional. Unchecked ni contoh tadi adalah runtime exception. Okay. Unchecked exception include error and runtime exception. Okay, and dia subclass. So kita akan tengoklah. Okay, ini adalah unchecked exception. So dia termasuk error class dan juga runtime exception class yang bersama dengan subclasses arithmetic, null pointer, array index, out of bound. So untuk check exception dia ada exception, ada IO exception berkenaan dengan end of file exception, file not found exception. Yang ni you akan belajar kemudian. Okay, kemudian check exception must be caught or declared to be true. Ini wajib. Kalau you letak, so akan ada error. Ini contohnya. Ini untuk runtime exception, untuk unchecked exception, dia ada error class dan juga runtime exception class bersama dengan subclasses. Ini berkaitan dengan unchecked exception. Bermaksud dia tidak akan ada masalah semasa you compile program. Tapi untuk check exception, contoh check exception ni adalah kelas ni lah, kelas
IO exception, kemudian last not found exception. Bermaksud ini kalau you tak letak exception, so you tak boleh nak compile. Nanti saya akan tunjuk contohnya. Okay. When calling a method that can throw check exception. When calling a method, so method yang ada exception kita sebut sebagai apa? When calling a method that can throw exception. Method that can throw exception kita panggil sebagai exception thrower. Method yang boleh throw exception. Method yang boleh throw exception sama ada digunakan try catch ataupun digunakan throws. Try catch kita sebut sebagai exception thrower. Kalau throws, THROWS kita namakan sebagai exception propagator. So mana-mana method yang ada try catch exception ataupun throws exception kita namakan sebagai exception thrower. Okay. So di sini when calling a method that can throw check exception, use, okay, kita tengok contoh. When calling a method that can throw check exception, okay, can throw check exception. Check exception ni contoh file is not found, okay, end of file exception. Nanti saya akan tunjuk. Kita tengok, ini contoh kita nak panggil, ini yang dimaksudkan dengan this statement. When calling a method that can throw check exception. Okay. Contoh kita nak panggil method do work. Do work ni dia akan throw exception. Exception ni adalah check exception. Okay. Dalam kes ni do work ni dia akan throw, okay, dia akan throw check exception. Check exception. So check exception maksud kena letak terus, kalau tak dia tak akan dapat compile. So kita tak akan dapat run. Okay. So ulang balik, when calling a method that can throw check exception. So maksud sini kita nak panggil do work ni adalah method yang throw check exception. Okay. When calling a method that can throw check exception, bermaksud method yang disebutkan adalah do work. Sebab do work ni dia akan throw check exception. Contoh file is not found exception. So apa yang you kena buat? Okay, nak handle. Use the try catch statement and place the call in the try catch block. Contohnya apa? Contoh nak panggil method yang throw check exception. So you all boleh letak method do work ni di dalam block try. Dalam block try. Okay, dalam block try. Itu yang dimaksudkan dengan yang sini. Use the try catch statement and place the call. Call ni adalah nama method yang kita nak panggil. Place the call in the try block. In the try block. Maksudnya kita nak panggil method do work ni kita letak di dalam block try. Okay, block try di sini. Satu lagi adalah ataupun kita boleh menggunakan modify the method header to include the appropriate throws. Ini kita gunakan exception propagator. Ini kita gunakan exception catcher. Ini kita menggunakan exception propagator. Modify the method header to include the appropriate throws clause. So maksud kita boleh gunakan exception propagator. Nampak kita gunakan throws. Okay, saya ulang balik. Jikalau kita nak panggil method yang akan throw check exception. Okay, ini contoh adalah check exception. So method ni kita boleh panggil dalam block try, nampak? Ataupun you all boleh gunakan exception propagator, gunakan throws. Itu salah satulah. Itu untuk check exception. Kalau when calling a method that can throw unchecked exception, contoh runtime exception, okay, runtime exception ke? Okay, runtime exception. Ini runtime exception. Nak handle this kind of exception. So when calling a method that can throw unchecked exception, contohnya adalah runtime exception.
It is optional to use the try catch statement or modify the method header to include a throw close. Iaitu diberi pilihan. Okay, sama ada contoh ini do work ni adalah method yang akan throw run do work ni akan throw unchecked exception. Okay, do work ini adalah method yang akan throw unchecked exception. Unchecked exception contohnya adalah runtime exception. Kita tengok di sini. Okey. Contoh runtime exception adalah unchecked exception. So, apa maksudnya? Okay. Sebelum tu saya nak ulang balik. Saya nak ulang sekali lagi. When calling a method that can throw check exception, use the try catch. Okay, contoh, bila kita tengok di sini, saya ulang balik berkenaan dengan check exception. So kita nak panggil method, kita nak panggil method yang throw check exception. So contoh yang diberi, contoh check exception adalah exception. Cuba kita tengok di sini. Okay, exception ni tergolong di dalam unchecked exception. Okay, so exception ni berada dalam kategori check exception. Okay, so kita nak handle method yang throw check exception. Contoh check exception adalah exception. So you all boleh panggil method do work ni dalam block try ataupun boleh letak throws ataupun kita gunakan exception propagator. Okey, itu. Kemudian manakala untuk kita nak panggil method yang throw unchecked exception, okay, kita nak panggil method yang throw unchecked exception. Contoh unchecked exception tadi adalah run unchecked exception adalah runtime exception. So bagaimana kita nak panggil method yang throw unchecked exception? So kita diberi pilihan. Okay, sama ada kita boleh letak ini adalah unchecked exception. So kita boleh panggil dalam try block. So dalam try block try, ataupun kita boleh gunakan exception propagator. Okay, kita gunakan throws ataupun kita tak perlu letak try catch, dan kita tak perlu letak throws. So apa maksudnya? Kita ini untuk policy ni kita tidak menggunakan try catch. Okay, kita tak menggunakan try catch, kita tak menggunakan throws. Okay, so apa maksudnya? Indirectly dia adalah sebagai propagator. Notice that caller C is a propagator implicitly. Okay, secara tersirat, indirectly, caller C ni adalah propagator. So untuk nak panggil method yang throw unchecked exception, contoh runtime exception. So you all boleh sama lain nak gunakan try catch ataupun gunakan throws ataupun tidak menggunakan try catch dan throws, tapi dia dianggap sebagai propagator. That's why dia disebut sebagai ini kita sebut sebagai dia menggunakan try catch, dia guna throws. Ini kita sebut sebagai exception catcher. Dia sebab menggunakan try catch. Ini adalah exception propagator sebab dia menggunakan throw. Ini try catch dia tak guna, throws pun dia tak guna. So indirectly seperti ini, dia adalah propagator sebab dia memanggil, sebabnya policy ni dia memanggil exception propagator. Okay, sebabnya policy ni memanggil exception propagator. Okay, exception propagator. Okay, contoh sini. Okay,
dalam method C dia panggil exception propagator. So indirectly sini adalah propagator juga. Okay, itu saja. Okey. Kita stop sekejap dalam 5 second dan nanti kita akan sambung semula. Okey.